Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semuanya bermula dengan tidak disedari oleh Mat Akir. Kegemarannya belajar ilmu-ilmu kebatinan tidak ada batasan. Di samping itu juga dia belajar ilmu pengasih supaya dirinya sentiasa dipandang kasih oleh sesiapa sahaja. Satu ketika, sewaktu dia memasang rawai di sungai jauh ke hulu sedikit, dia tercium bau wangi. Kemudian, terpandang olehnya seorang gadis yang berjuntai kaki ke air, duduk di atas perdu pokok kelepung. Gadis itu sungguh cantik. Kulitnya putih, hidungnya mancung, giginya putih bersih, matanya bulat, rambutnya ikal mayang dan mukanya bujur sirih. Pada mulanya Mak Akir tidak mahu menghiraukan sangat gadis tersebut. Dia mengesyaki juga sesuatu kerana selama ini dia belum pernah melihatnya. Walau bagaimanapun, dia cuba melarikan diri dari gadis berkenaan, namun hatinya bagai diruntun-runtun supaya mendekatinya. Akhirnya, dia memberanikan hati untuk menegur gadis tersebut. Dia bersedia menghadapi apa sahaja risiko kerana ilmu di dadanya sudah cukup dibekalkan. "Buat apa duduk dekat situ? Awak nak mandi ke?" tegur Mak Akir tersenyum. "Ya, saya ni nak mandi, tetapi saya nampak awak memasang rawai. Sebab itulah saya tak jadi nak mandi," sahut gadis itu mengerling manja. "Oh, awak seorang saja ke?" tanyanya lagi. "Ya, saya memang suka berseorangan," jawabnya perlahan. "Tidak ke awak takut?" Mak Akir cuba menduga. "Apalah nak ditakutkan? Tempat ni kan tempat kita." Gadis itu tidak lepas mengerling ke arah Mat Akir. Mat Akir terus memasang rawai, sementara gadis berkenaan duduk juga berjuntai kaki ke air. Kakinya dihayun-hayun ke dalam air hingga menampakkan betisnya yang putih melepak. Hari itu, Mak Akir banyak mendapat ikan. Mahu juga hatinya mengendap di mana rumah gadis tersebut. Tetapi didapatinya kawasan itu penuh dengan belukar teberau. Tidak ada lorong orang turun ke air atau menunjukkan adanya terdapat rumah di situ. Apabila balik ke rumah, Mak Akir tidak dapat melupakan gadis yang dilihatnya di sungai itu. Ilmu pengasihnya selama ini sudah tidak memberi kesan lagi kepadanya. Sepatutnya gadis itu yang selalu terkenang-kenangkan dia bila menjelang malam. Sebaliknya, dia sendiri yang tidak dapat mententeramkan hatinya. Esok, pagi-pagi lagi dia sudah membawa rawai ke sungai. Dia menuju ke tempat dia bertemu gadis itu semalamnya. Lama dia menunggu di situ sehinggakan matahari terbit segala. Barulah kelihatan gadis berkenaan datang untuk mandi. Ini nak jadikan cerita perempuan ni mandi lewat. Bangun lambatlah kot. Kan? Dari pertemuan itu teruslah membibitkan perasaan cinta di antara dua makhluk itu. Masing-masing sudah berjanji tidak ada berpisah lagi. Rupa-rupanya ilmu pengasih yang ada pada Mak Akir masih lagi berkesan. Sayangnya, gadis itu tidak dapat menunjukkan dirinya di hadapan masyarakat umum. "Nama saya Puteri Bongsu, Puteri Penghulu Bunian," dia menerangkan kepada Mak Akir. "Aku tahu kau mencintai aku dengan hati yang bersih. Sebab itulah aku rela menerima engkau. Tetapi, aku ni tak dapat menjelma di hadapan masyarakat kau kerana kita ni makhluk yang berlainan," jelasnya lagi. "Bagaimanakah kita kalau nak berjumpa selalu?" Mak Akir meluahkan perasaannya. "Aku akan menunggu kau di sini," sahut Puteri Bongsu memberi jaminan. "Boleh ke aku berjumpa dengan ayah kau?" tanya Mak Akir.
Bersabarlah dulu. Nanti, bila tiba masanya, aku akan bawa kau bertemu dengan ayahku, kata puteri bongsu memeluk tubuh Mak Akir. Ayahku marah kalau aku bawa kau dengan tidak izinnya, dia menjelaskan. Sejak itu seringlah Mak Akir bertemu dengan puteri bongsu. Namanya juga sudah ditukar oleh puteri bongsu kepada Putera Ali. Pada puteri bongsu, dia bukan lagi Mak Akir, tetapi Putera Ali. Dalam masa pertemuannya dengan puteri bongsu inilah sikap Mak Akir mula berubah. Dia tidak lagi suka bercampur dengan kawan-kawannya seperti Latif Debok, Sarip Uncoy dan anak-anak muda yang sebaya dengannya. Dia lebih suka ke hutan mencari manau, rotan ataupun damar seorang diri sahaja. Orang-orang kampung juga merasa hairan mengapa Mak Akir berubah sikap. Tetapi mereka tidaklah mengesyaki apa-apa. Mereka percaya kerana terlalu banyak menuntut ilmu kebatinan itulah yang membuatnya sikapnya berubah. Setiap kali Mak Akir balik dari hutan, dia akan memperolehi banyak rotan, manau ataupun damar. Rezekinya juga boleh dikira sangat baik. Mak Teh tidaklah banyak soal jawabnya kerana dia tahu Mak Akir seorang yang kuat bekerja. Kalau dia pergi merawai di sungai, banyak ikan diperolehinya. Kadang-kadang Mak Teh sedekahkan pula pada jiran-jiran. Semasa Mak Akir ke hutan mencari rotan, memang puteri bongsu menemankan dia. Hinggalah pada suatu hari, puteri bongsu mengajak dia bertemu dengan ayahnya. Peluang yang ditunggu-tunggunya selama ini tidak dilepaskan oleh Mak Akir. Puteri bongsu membawanya ke satu tanah lapang yang dipenuhi oleh kabus yang memutih. Dia tidak dapat melihat dengan jelas di manakah dia berada. Dia hanya mengikut saja ke mana dibawa oleh puteri bongsu. Tiba-tiba sahaja, dia sampai ke sebuah perkampungan yang indah. Orang-orang kampung yang melihat dia berjalan bersama puteri bongsu itu tercengang-cengang keheranan. Kampung itu belum pernah dilihat lagi oleh Mak Akir. Dia kemudiannya dibawa masuk ke sebuah rumah besar seperti istana. Jalan untuk sampai ke istana melalui kolam-kolam yang dipenuhi dengan teratai yang memutih. Apabila masuk ke dalam dewan istana, puteri bongsu tiba-tiba menghilangkan diri. Tinggallah dia seorang tergegak di tengah dewan. Namun, Mak Akir tidak merasa takut apa-apa. Sebagai seorang yang penuh ilmu di dada, memang Mak Akir bersedia menghadapi siapa sahaja musuhnya. Selamat datang Putera Ali. Suatu suara menegurnya. Kemudian muncul seorang lelaki berjanggut yang mendakwa dirinya penghulu bunian. Mak Akir membongkok memberi hormat. Penghulu berniat jahat atau berniat baik ni? Soalnya sambil meraba-raba parang di pinggang. Penghulu bunian tersenyum dengan sikap Mak Akir itu. Tak payahlah Putera Ali bertanya niat saya. Kalau saya berniat jahat, tak sampai Putera Ali kemari, ujarnya macam menyindir. Mak Akir terdiam. Terasa juga bimbang di hatinya kerana menunjukkan sikap demikian. Manalah tahu kalau hasratnya mahu mengambil puteri bongsu menjadi isteri akan ditolak kalau dia bersikap kurang ajar terhadap penghulu bunian. Tetapi kalau dia menunjukkan sikap takut, tentu dirinya akan diperolok-olokkan pula. Bila dilihatnya air muka penghulu bunian yang jernih, dia dapat memahami bahawa kedatangannya diterima dengan baik. Penghulu bunian juga sudah mengetahui mengenai percintaannya dengan puteri bongsu. Penghulu dah tahu niat Puteri Ali, kata penghulu bunian mengerapati Mak Akir. Tetapi, Putera Ali mesti berjanji merahsiakan perkara ini dari pengetahuan masyarakat Putera Ali. Kita ni berlainan jasad. Putera Ali jasad kasar dan kami ni jasad halus. Penghulu bunian mengingatkan. Merahsiakan? Merahsiakan yang macam mana? Tanya Mak Akir tegas. Sebelum Putera Ali dinikahkan dengan puteri bongsu, janganlah ceritakan perkara ni pada keluarga Putera Ali. Kalau dah nikah nanti tak apalah. Sebab masa tu, Putera Ali sudah menjadi keluarga kami. Putera Ali tidak akan balik lagi kepada keluarga Putera Ali. Jelasnya memandang tepat ke muka Mak Akir. Saya setujulah dengan syarat tu, sahut Mak Akir. Dia memang sudah nekat untuk menikahi puteri bongsu, sekalipun terpaksa berpisah dengan ibunya. Dia merasakan cintanya pada puteri bongsu sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh sesiapa pun.
Mat Akil bersedia menjadi keluarga masyarakat Bunian untuk selama-lamanya dan inilah janjinya pada puteri bongsu. Bagaimanapun, puteri bongsu pernah memberitahu dia, kalau Mak Akil menjadi keluarga Bunian, dia dibenarkan juga bertemu dengan keluarganya. Syaratnya, dia tidak boleh memberitahu tentang perkahwinannya dengan orang Bunian itu. Kalau dia melanggar syarat tersebut, dia terpaksa memilih di antara dua, sama ada keluarganya ataupun puteri bongsu. Kalau dia memilih puteri bongsu, dia tidak akan dibenarkan lagi bertemu keluarganya untuk selama-lamanya. Macam mana pun, Putera Ali kena fikir dulu. Saya benarkanlah Putera Ali tinggal kat sini semalam dua dulu. Lepas tu bolehlah balik pada keluarga Putera Ali dan berfikirlah habis-habis sebelum datang ke sini, kata penghulu bunian mengingatkan. Sekonyong-konyong penghulu bunian itu gaib dari pandangan Mak Akir. Kemudian dia dibawa pula oleh seorang perempuan tua ke sebuah bilik. Katil tempat tidurnya dihiasi dengan lampu-lampu berbagai warna dan disitulah dia disuruh untuk berehat. Semuanya berlaku seperti dalam mimpi kepada Mak Akir, tetapi dia yakin bahawa dirinya bermimpi. Dia dapat merasakan semua itu berlaku di hadapan matanya. Malah, Mak Akir sudah merasakan dunia bunian itu tidak lagi asing kepadanya. Dalam dia berfikir-fikir itu, datanglah perempuan tua itu membawakan dia hidangan makanan yang lazat-lazat. Dengan tidak berfikir panjang, Mat Akir memakannya dengan rakus. Dia tidak peduli lagi tentang cerita orang-orang tua bahawa makanan yang dihidangkan oleh orang bunian sebenarnya ialah cacing gelang-gelang dan tahi cacing itu. Air minuman yang manis seperti serbat itu sebenarnya air dari kubang babi atau gaung di sekitar kawasan tersebut. Ketika ini, Mak Akir tidak pedulikan apa lagi. Dia terus menikmati makanan yang dihidangkan itu. Setelah makan, perempuan tua yang melayani dia pun mengemas-kemaskan pinggan mangkuk, lalu gaib daripada pandangan mata. Walaupun Mak Akir mempunyai kelebihan ilmu kebatinan, tetapi dia semacam terpukau oleh keindahan di tempat bunian itu. Oleh itu, dia tidak pernah merasa dirinya dianiaya oleh bunian. Selalunya ilmu kebatinan itu digunakan untuk mempertahankan diri dari dianiaya oleh orang-orang lain. Sebaliknya, Mak Akir merasakan dirinya sentiasa dihormati oleh orang-orang bunian di situ. Selepas makan, datanglah puteri bongsu mengajaknya mandi di kolam. Mak Akir mengikut sahaja segala kemahuan puteri bongsu. Kasihnya kepada puteri bongsu benar-benar mendalam, bukan hanya godaan nafsu semata-mata. Telah menjadi kelazimannya, sesiapa yang benar-benar jujur dalam pencintaannya memang dapat diterima oleh orang bunian. Mengikut cerita orang-orang tua, kelebihan orang bunian ialah mereka dapat menilai kejujuran hati seseorang itu. Sudi ke Putera Ali yang mengambil saya menjadi isteri? Tanya puteri bongsu semasa mereka sama-sama mandi di kolam. Kalau tak sudi, masakan saya datang ke sini, kan? Sahut Mak Akir mengerling tubuh puteri bongsu yang berkemban sahaja. Saya ni takut cuma saya bertepuk sebelah tangan, ujarnya perlahan. Tidak ke Puteri Ali sedar, kami ni berlainan makhluk. Putera Ali dari jasad kasar, saya ni dari jasad halus, katanya semacam mahu menduga hati Mak Akir. Kalau jasad kita berbeza, apakah hati kita tidak boleh disatukan? Tanya Mak Akir. Putera Ali patut menjelma menjadi jasad yang halus juga, beritahu puteri bongsu bercampur sangsi kalau-kalau Mak Akir menolak. Hanya dengan putera Ali menjadi jasad halus sahajalah kita tidak berpisah lagi. Kerana kalau tidak bertukar jasad, saya bimbang putera Ali akan kembali semula kepada keluarga putera Ali. Dia menjelaskan dengan penuh harapan. Saya dah bagi tahu semuanya pada penghulu bunian, Mat Akir menerangkan. Dia memang sudah nekat untuk tinggal bersama masyarakat bunian. Kasihnya pada puteri bongsu sudah tidak dapat dipisahkan oleh sesiapa pun. Dia rela jasadnya bertukar menjadi jasad halus yang tidak dapat dilihat lagi oleh orang-orang kampungnya. Memang dia tahu wanita yang ya Allah, lama tak jadi macam ni. Saya ulang balik, ya. Memang dia tahu wanita yang dicintainya itu bukanlah manusia biasa, tetapi makhluk yang hidup berjangwa juga. Apalah salahnya baginya kalau mencintai sesama makhluk, sedangkan puteri bongsu juga mencintai dia.
Baik kawan-kawan, kalau sudah sampai ke minit sekarang ni, jangan lupa untuk tekan button like sebagai tanda hadiah kepada saya. Terima kasih. Baik, kita teruskan. Dia juga tahu adalah mustahil puteri bongsu menjelma menjadi jasad kasar sepertinya kerana pantang larangnya terlalu banyak kalau dia menjelma ke alam nyata. Mat Akir memang tidak sanggup memenuhi pantang larang itu sekiranya puteri bongsu menjelma menjadi manusia biasa. Kononnya, mengikut petua gurunya, kalau orang bunian itu menjelma menjadi manusia biasa, adalah menjadi larangan kepadanya memakan benda-benda yang berdarah, tidak boleh bertengkar, tidak boleh memarahinya, dan macam-macam lagi yang sukar diterima oleh manusia biasa. Sebab itu dia lebih rela meninggalkan keluarganya dan jasad kasarnya untuk bersama-sama dengan masyarakat bunian. Apa yang Putera Ali bagi tahu pada penghulu? Kata puteri bongsu. Biarlah saya mengikuti puteri bongsu kerana saya ni tak menyanggupi memenuhi syarat-syarat. Kalau puteri bongsu mengikut saya, tegasnya tidak lepas memandang tubuh puteri bongsu yang berkemban di tepi kolam. Saya tahu Putera Ali benar-benar mencintai saya. Sebab itulah saya juga benar-benar mencintai Putera Ali. Bisiknya lemah lembut. Macam mana pun, penghulu menyuruh saya mengantar Putera Ali balik dulu kepada keluarga. Nanti bila sampai masanya kita dinikahkan, saya akan datang ambil balik Putera Ali. Dia memberitahu. Pada malamnya, Mak Akir tidur seorang diri saja di dalam biliknya. Teringat juga pada dia bahawa kalau tidur di atas tilam bunian, biasanya tidur-tidur di dalam kubang babi. Tapi Mak Akir tak peduli. Dia tetap yakin dirinya dipelihara baik oleh orang bunian. Hanya orang-orang yang menganggap dirinya diperdaya oleh bunian sahaja yang akan menerima akibat demikian. Memang Mak Akir sudah mengetahui cerita mengenai orang-orang yang pernah disembunyikan oleh bunian. Bila mereka sedar semula, mereka dapati makanan yang diberikan kepadanya hanyalah tai cacing. Tempat tidurnya pula ialah kubang babi. Mereka yang menerima nasib demikian, selalunya hati mereka tidak jujur. Niat mereka ialah untuk memperdayakan orang-orang bunian. Sebaliknya mereka sendiri yang kena berdaya. Apabila mereka tergoda dengan gadis-gadis bunian yang cantik-cantik, mereka bertujuan untuk merosakkannya. Sebab itulah mereka diperdayakan oleh bunian. Tetapi pada Mak Akir hatinya ikhlas. Dia tidak bertujuan untuk menyakiti hati orang-orang bunian. Semenjak dia menuntut ilmu kebatinan, hatinya sudah mula diruntun oleh perasaan cintakan gadis bunian. Oleh itu, bila dia terpandangkan puteri bongsu, cintanya sudah mula bertunas. Apa sahaja hadiah yang diberikan oleh puteri bongsu kepadanya belum lagi pernah bertukar rupa apabila dibawa balik ke rumah. Pernah orang menyatakan kalau bunian memberikan gelang atau barang-barang kemas, sebenarnya ianya ialah lipan ataupun kalajengking. Kalau memberi wang, selalunya ialah daun-daun kering. Barang-barang itu akan bertukar rupa bila orang bunian itu gaib. Perkara seperti itu belum pernah terjadi pada Mat Akir. Hatinya tetap cinta sepenuh hati kepada puteri bongsu. Oleh itulah, dia yakin bahawa puteri bongsu tidak memperdayakan dia. Esoknya, pagi-pagi lagi puteri bongsu sudah mengejutkan dia dari tidur. Mereka sama-sama mandi di kolam. Selepas minum bersama dengan penghulu bunian, dia pun meminta izin untuk balik ke kampungnya. Fikirlah habis-habis Putera Ali, kata penghulu bunian semasa mereka makan. Baiklah penghulu, bagaimanapun biarlah saya berterus terang bahawa yang saya ni rela meninggalkan segala-galanya di kampung saya untuk datang berhamba pada penghulu. Mat Akir memberi pengakuan. Saya tahu hati Putera Ali memang jujur. Sebab itu kami menerimanya pun dengan jujur. Kami ni sedia menunggu kedatangan Putera Ali. Balasnya bercampur bangga. Terima kasihlah atas budi baik penghulu tu. Mak Akir memberi hormat apabila mahu berangkat balik. Penghulu bunian menghantarnya sampai ke pintu pagar istana. Semasa keluar dari pintu pagar, puteri bongsu terus menghantarnya. Mereka melalui denai tetapi diselubungi oleh kabus yang tebal. Kelilingnya memutih tidak kelihatan. Tidak kelihatan pun pokok-pokok yang menghijau. Tempat itu terlalu asing pada Mak Akir. Bolehkah saya memegang jari puteri bongsu? Tanya Mak Akir memberanikan hatinya. Puteri bongsu tidak menyahut. Dia terus berjalan tidak menoleh ke belakang.
Mak Akir mengikut sahaja dari belakang. Bimbang juga dia puteri bongsu marah dengan pertanyaannya tadi. Maklumlah, hati orang bunian mudah tersinggung. Demikianlah yang diketahuinya daripada petua gurunya. Awak marah ke puteri bongsu dengan pertanyaan saya tadi? Mat Akir merasa bimbang. Apakah tujuan Putera Ali mahu memegangnya? Sama ada niat jahat atau niat baik? Puteri bongsu mula menyoalnya. Saya berniat baik kerana terlalu kasih pada puteri bongsu. Tetapi kalau puteri bongsu tak benarkan, saya tak akan pegang. Sahut Mak Akir perlahan-lahan. Tiba-tiba puteri bongsu berhenti. Perlahan-lahan dia berpaling ke belakang sambil menghulurkan tangannya. Mak Akir pun menyambut tangan itu lalu dipimpinnya dengan penuh kasih dan sayang. Dia merasakan jari puteri itu terlalu lembut bagaikan kapas. Kita dah semakin hampir sampai ke kampung Putera Ali. Puteri bongsu mengingatkan. Ingatlah semula pesan penghulu supaya rahsiakan pertemuan kita ni dari pengetahuan orang-orang kampung ya. Katanya sambil meminta tangannya dilepaskan. Ya, saya tetap ingat. Mat Akir menganggukkan kepala lalu melepaskan jari puteri bongsu dari genggamannya. Ingatlah. Putera Ali masih lagi berjasad kasar. Kita belum boleh lagi bersatu, kata puteri bongsu. Mat Akir mengangguk. Dia tidak bimbang kalau menjelma menjadi jasad halus seperti bunian. Tidak ada pantang larang yang harus dipegangnya selagi dia terus mematuhi keadaan hidup bermasyarakat bunian. Sejak dari mula lagi dia tidak berani membawa puteri bongsu menjelma menjadi manusia biasa. Kalau dia membawa puteri bongsu, banyak pula tohmah dan fitnah yang mesti dihadapinya. Walaupun putu mayam. Saya ulang, minta maaf. Walaupun penghulu bunian membenarkan dia membawa puteri bongsu, tetapi dia tidak sanggup memegang pantang larang tersebut. Takdirnya, berlaku pertengkaran suami isteri dan dia terpaksa memarahi puteri bongsu. Malapetaka akan menimpa dirinya. Begitu juga kalau emaknya tidak sengaja memarahi puteri bongsu. Tentulah mereka akan menerima kebinasaan. Oleh itulah, dia sendiri memilih untuk mengikuti puteri bongsu. Sampai di sinilah dulu Putera Ali ya. Puteri bongsu tiba-tiba memeluk leher Mak Akir lalu mengucup bibirnya. Saya akan selalu mencari Putera Ali sehingga kita akan dinikahkan oleh penghulu, katanya, kemudian hilang dari pandangan Mak Akir. Apabila kabus tebal hilang, Mak Akir dapati dia berada di perdu pokok kelepung tepi sungai, di tempat yang dia selalu memasang rawai. Teruslah dia balik ke rumah dengan bermacam-macam persoalan di kepalanya. Ketika inilah orang-orang kampung gempar mengatakan bahawa Mak Akir hilang selama 3 hari. Tetapi dengan pulangnya Mak Akir semula, mereka merasakan semuanya sudah selamat.